Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen Esensi. Jauhi hasad dengki dan amalan fitnah memfitnah. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sempena sambutan Mal Hijrah 1445. Titah Sri Paduka, rakyat juga tidak boleh berfikiran sempit dan negatif kerana ia tidak akan mendatangkan faedah kepada bangsa dan negara. Semangat dan roh peristiwa hijrah seharusnya dijelmakan dalam bentuk kesatuan dan perpaduan tanpa mengira latar belakang agama, bangsa demi membangunkan sebuah negara pertiwi. Bekas Ketua Pengarah IKIM, Datuk Dr. Abdul Monir Yaakob diumum sebagai tokoh Mal Hijrah peringkat kebangsaan tahun ini. Pemilihan beliau berdasarkan sumbangan besar dalam pembangunan syiar Islam negara. Antaranya ketika menjadi pengerusi Jawatankuasa Keutuhan Jabatan Perdana Menteri, beliau telah mencadangkan pemakaian tudung bagi pegawai polis wanita pada 2002. Selain itu, Mufti Besar India Al-Allamah Syekh Abu Bakar Ahmad dinobat sebagai tokoh Mal Hijrah antarabangsa. Lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Vietnam mulai esok amat signifikan kerana tahun ini merupakan ulang tahun ke-50 terjalinnya hubungan diplomatik kedua-dua negara. Lawatan ini juga sebagai pengiktirafan kepada kerjasama dan hubungan mesra Kuala Lumpur Hanoi sejak 5 dekad lalu. Vietnam merupakan rakan dagang Malaysia ke-12 terbesar di dunia dan ke-4 terbesar dalam negara-negara ASEAN. Tiada kenaikan harga barang yang mendadak. Itu jaminan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dakwaan terdapat kenaikan harga barangan sebagaimana yang digembar-gemburkan disangkal oleh menterinya. Langkah yang diambil dengan mengawal penuh barangan tidak bersubsidi tidak memungkinkan kenaikan harga barangan. Pelaksanaan Jualan Rahmah bergerak menerusi pendekatan kedai cari rakyat merupakan langkah membantu rakyat dengan cara yang lebih bersasar. Ia akan dibuat di lokasi yang majoritinya terdiri daripada penduduk dalam kategori B40. Sehingga Jun lalu, lebih 1 juta rakyat telah mendapat manfaat daripada program itu dengan nilai jualan melebihi 30 juta ringgit. Barang-barang keperluan dijual dengan harga antara 20 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. 13 juta ringgit melalui skim bantuan penyelesaian pembiayaan pendidikan MAWIP diperuntuk bagi membantu meringankan beban pelajar asnaf di wilayah persekutuan. Anak-anak asnaf yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan berjaya mendapat keputusan cemerlang akan ditawarkan bantuan penyelesaian hutang PTPTN. MAWIP juga telah menjalankan kerjasama strategik bersama PTPTN bagi menyalurkan dana berbentuk simpanan kepada anak-anak penerima bantuan keuangan bulanan MAWIP. Angin kencang dan laut bergelora dijangka berlaku sekitar perairan negara sehingga Rabu depan. Amaran kategori kedua melibatkan angin kencang barat berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ketinggian ombak sehingga 4.5 meter di perairan Phuket. Ia berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. 3 warga Myanmar ditemukan maut di dalam kereta di hentian rehat Yongping arah selatan Batu Pahat. Pemangku Ketua Polis Batu Pahat berkata, semua mangsa berusia 23 hingga 27 tahun. Mereka dilaporkan berhenti rehat selepas perjalanan dari Genting Highlands ke Pasir Gudang. Kejadian disedari orang awam yang melihat kereta itu dalam tempoh masa lama dengan enjin dan penghawa dingin masih hidup. Orang awam bertindak memecahkan tingkap kereta selepas mangsa tidak memberi sebarang tindak balas. Seorang pemandu lori maut selepas terlibat kemalangan di Jalan Johor Bahru Batu Pahat, Pontian, Johor. Mangsa berumur 27 tahun meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan di kaki dan dada akibat tersepit. Kelindan lori pula cedera di kaki dan dirawat di Hospital Pontian. Seorang pemandu lori berumur 54 tahun ditahan polis kerana memandu secara melulu sehingga mengakibatkan kematian. Semakan urin mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Seorang lelaki warga emas dikuatiri lemas selepas perahu yang dinaiki bersama 5 lagi penumpang karam di Sungai Tutuh Hulu Sungai Baram Isnin lepas. Hari kedua operasi SAR diteruskan hari ini. 5 penumpang selamat manakala mangsa yang dikenali sebagai Jangin Luau 67 tahun dilaporkan hilang. Pencarian dibuat di kawasan hilir Sungai Tutuh melibatkan 3 km radius dari lokasi perahu karam. 2 lelaki yang disyaki terlibat kes pecah rumah di sekitar daerah Kubang Pasu Kedah berjaya dicekup. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu berkata, seorang lelaki berusia 42 tahun ditahan di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Manggul Jitra. Hasil soal siasat, seorang lagi suspek berusia 30-an yang berperanan sebagai pembeli atau orang tengah berjaya ditahan. Modus operandi adalah menyasarkan rumah yang ditinggalkan dalam keadaan gelap sebelum masuk melalui bumbung atau tingkap. 7 suspek yang dipercayai terlibat dengan kes membakar kediaman mangsa Along di Kota Samarahan ditahan polis. Ia turut melibatkan 3 kejadian lain. Kesemuanya merupakan warga tempatan dan direman 7 hari. Siasatan awal mendapati suspek menerima upah melalui tawaran kerja di media sosial dengan bayaran RM1,500. 4 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 436/507 dan 427/507 Kanun Kesiksaan. Pasukan Gerakan Amsibu berjaya merampas rokok dan minuman keras pelbagai jenis melalui Ops Taring Alpha di Sibu. Turut disita 2 buah kenderaan manakala nilai keseluruhan rampasan lebih RM500,000. 2 lelaki tempatan berumur antara 20 tahun hingga 30 tahun turut ditahan. 930 karton rokok putih dan kretek pelbagai jenis selain 33 kotak minuman keras dan 2 buah kereta dirampas. Kes disiasat di bawah Seksyen 135/1/D Akta Kastam 1967. Dan ini pula kes memindahkan minyak disyaki diesel tanpa kebenaran. 9 individu termasuk seorang warga Indonesia yang menjalankan kegiatan itu diberkas. Kegiatan terbongkar apabila Penguatkuasa Maritim Malaysia mengesan 2 kapal sedang melakukan aktiviti ship to ship yang mencurigakan di perairan Port Dickson petang semalam. Ia dibuat tanpa dokumen kebenaran. Kes disiasat bawah Ordinan Perkapalan Sudar 1952. 4 anak kepada pasangan suami isteri yang maut dalam kemalangan jalan raya di Goping 10 Julai lalu menerima bantuan keuangan. Ia melibatkan peruntukan keseluruhan RM9,600. Sumbangan dari Pusat Khidmat Dun Tronoh itu disalurkan secara bulanan sebanyak RM800 selama setahun. Pertubuhan Amal Sahabat Perak turut menyampaikan sumbangan RM500 kepada keluarga mangsa. Bantuan kerusi roda dan tongkat juga disampaikan kepada nenek mangsa yang turut terlibat dalam kemalangan itu. 1 unit penyelarasan antara agensi penguatkuasa dan penyedia platform media sosial perlu diwujudkan bagi tangani isu 3R. Perbincangan terperinci telah diadakan antara KKD, PDRM, MCMC serta penyelaras platform media sosial. Ia bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan untuk meraih sokongan politik dengan bermodalkan hasutan dan menyentuh sensitiviti. Pihak berkuasa akan mengambil tindakan tegas sekiranya mendapati ada pihak yang menyalahguna kuasa untuk berpolitik. Ganjaran 10% dari nilai rampasan akan diberikan kepada pemberi maklumat berhubung kegiatan jenayah penyeludupan khususnya rokok, minuman keras, kenderaan dan pengedaran dadah. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, maklumat diberikan mestilah tepat yang boleh membawa kepada penangkapan suspek atau pembongkaran sindiket. Usaha ini bagi membantu kerajaan dalam membanteras kegiatan jenayah penyeludupan di negara ini. Program latihan kemahiran kebolehkerjaan dan keusahawanan Bio Agrotech
dan Biopharmaceutical BEST 2.0 akan menyumbang kepada peningkatan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Ia bertujuan melahirkan lebih ramai pekerja berpengetahuan, usahawan berkemahiran tinggi, celik teknologi serta berdaya saing di pasaran global selaras dengan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih pesat. 600 graduan disasar untuk ditempatkan dalam sektor bioteknologi sepanjang tempoh RMK 12. 1.9 juta ringgit diperuntuk bagi projek pembinaan gerai Taman Rakyat di Damai Setia Petaling Jaya. Datuk Bandar berkata, projek tersebut yang dilaksanakan di tanah berkeluasan 1.433 ekar itu telah dimulakan sejak 3 Julai lalu. Ia dijangka siap sepenuhnya menjelang Oktober depan. Projek tersebut bakal memberi manfaat kepada komuniti khusus di sekitar Petaling Jaya. Malaysia dan Vietnam perlu bekerjasama rapat untuk menarik lebih banyak pelaburan di rantau ASEAN. Masih ada peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam perdagangan dan pelaburan, khususnya pertanian dan akuatik. Ini termasuk kerjasama dalam ekonomi hijau dan digital, memandangkan kedua-dua negara membuat pelaburan yang besar dalam sektor berkenaan. Potensi besar juga wujud dalam sektor perniagaan kosmetik dan penjagaan kesihatan dengan keutamaan kepada bidang makanan dan pertanian. Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia MITA yakin negara mampu mencapai sasaran RM49 bilion pendapatan pelancongan tahun ini. Presidennya berpendapat lebih banyak acara dan pakej menarik boleh ditawarkan pemain industri sekaligus memaksimumkan perbelanjaan dalam negara. Kedudukan ringgit ketika ini perlu dilihat sebagai peluang untuk merancakkan sektor pelancongan domestik selain menarik lebih ramai pelancong luar negara. AirAsia Super App memperkenalkan 3 inisiatif sebagai sebahagian daripada sokongannya terhadap inisiatif Payung Rahmah. Ini termasuk promosi tambang RM1 bagi AirAsia Ride. Setiap tempahan RM1 AirAsia Ride, pelanggan akan diberi peluang untuk menebus pakej Rahmah Ride, Fly and Stay dengan potongan harga RM50 untuk tempahan hotel dan penerbangan melalui platform OTA. 8.8 juta ringgit diterima Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Kedah bagi melaksana pelbagai inisiatif untuk manfaat golongan sasar. Peruntukan disalur menerusi rolling plan ketiga Rancangan Malaysia ke-12. Antara inisiatif dilaksana LPP termasuk program peningkatan produktiviti pertanian, juga program pemilikan jentera kecil dan sederhana, babitkan geran padanan RM0.5 juta. Komuniti mualaf perlu bangkit tubuhkan koperasi bagi membantu meningkatkan kekuatan ekonomi selain menjaga kebajikan mereka. Presiden Angkasa berkata, penubuhan koperasi mualaf adalah strategi berkesan untuk memberikan pelbagai manfaat kepada individu dan komuniti secara keseluruhan. Selain memberi akses kepada sumber tenaga, modal dan kepakaran, koperasi turut menyediakan ruang pendidikan dan pembangunan keusahawanan, termasuk latihan dalam pengurusan. Calon Perdana Menteri Thailand Pita Limjaroenrat digantung sementara sebagai ahli parlimen. Keputusan terbaru berkenaan diputuskan Mahkamah Perlembagaan negara itu sekaligus boleh menyebabkan beliau hilang kelayakan seorang ahli parlimen. Mahkamah bersetuju untuk mendengar kes membabitkan pegangan saham Pita dalam sebuah syarikat media. Di Thailand, mana-mana ahli parlimen adalah dilarang memiliki saham dalam syarikat media. Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO mengeluarkan amaran risiko kesihatan yang dikaitkan dengan gelombang haba kini meningkat. Justru WMO mahu dunia bersedia dan ambil peduli dengan perkembangan itu. Sejak beberapa hari lalu, banyak tempat di hemisfera utara seperti Eropah, Asia, Amerika Syarikat dan Afrika Utara telah mengalami peningkatan suhu mendadak. Tanah runtuh akibat hujan lebat di kawasan wilayah pergunungan Columbia meragut 15 nyawa selain memusnahkan 22 rumah. Tragedi berlaku di kawasan pedalaman wilayah Cundinamarca.
Operasi SAR melibatkan pelbagai agensi seperti Pertahanan Awam, Palang Merah, Bomba dan Tentera. Tanah runtuh kerap berlaku di Colombia, terutama di kawasan lereng bukit akibat hujan lebat dan struktur pembinaan rumah yang tidak menepati standard. Di India, peningkatan paras air Sungai Yamuna telah menghampiri tembok perkarangan bangunan ikonik Taj Mahal di Agra. Ia susulan hujan lebat yang menyebabkan tebing sungai pecah. Pada masa yang sama, penduduk di kawasan berhampiran turut bimbang peningkatan paras sungai memusnahkan rumah dan harta benda. Paras air sungai di sepanjang Taj Mahal telah meningkat kepada 152 meter semalam, melebihi paras bahaya 151 meter. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syahril Sarapudin dan Farhatul Aisyati Osman. Untuk paparan lebih komprehensif, Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.